Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dengan topik-topik terhangat dengan saya, DJ Cinta. Jadi, tajuk kita pada hari ini adalah tamatkan pembaziran Ramadan dengan bazar Ramadan virtual. Virtual bazar Ramadan. Apa tu kan? Okey, Timbalan Menteri Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir pernah memberitahu Parlimen semalam yang lebih 252,000 ton sisa pepejar dikutip sewaktu bulan Ramadan tahun lepas, iaitu 2022. Berbanding 208,000 sebelumnya. Tidak dijangka amaun ini akan menurun tahun ini dan ramai risau bilangan hanya akan meningkat. Hampir separuh amaun itu adalah sampah makanan. Ini selari dengan bilangan bazar Ramadan yang muncul di seluruh negara seperti cendawan setiap bulan berpuasa. MKR menanya soalan ini, adakah amaun yang terbazir boleh dikurangkan kalau bazar-bazar Ramadan ditukar menjadi bazar-bazar Ramadan virtual seperti Lazada atau Shopee? Sebelum kita nak ulaskan isu ini bersama, hari ni kita ada seorang tetamu cantik, molek dan manis orangnya. Mari kita menjemput dan memberi ruang kepada tetamu kita hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira. Saya umur 21 tahun dan sekarang saya study di Politeknik Bangi. Nur Amira. Okey, saya boleh panggil awak apa ni? Boleh panggil saya Mira? Okey, alright Mira. Okey, sebelum kita nak pergi ke soalan yang terhangat lah kan, saya nak tanyalah dulu. Mira ni asal usul daripada mana dan ambil study course apa? Saya asal Johor Bahru dan saya sekarang tinggal di Putrajaya. Saya study course dalam multimedia. Okey, alright. Macam awak dengar tadi kan, tajuk kita pada hari ini mengenai tamatkan pembaziran Ramadan dengan bazar Ramadan virtual. Yalah, memandangkan sekarang ni kan kita dalam bulan Ramadan kan, orang pergi bazar Ramadan. Kiranya macam bulan ni macam dah menjadi kewajipan kan untuk kita pergi bazar Ramadan dan membeli makanan tu untuk kita berbuka puasa, betul tak? Ya, betul. Okey, alright. Saya naklah terus ke straightforward. Boleh ke, Mira? Ya, terus je saja awak. Okey, alright. Jadi, persoalan saya yang pertama dah kan. Apa anda fikir tentang bazar Ramadan virtual? Sebelum bulan puasa, setiap daerah ada website dan penduduk beli direct dari website dan bayar melalui online payment dan everything. Dengan ini, hanya makanan yang dipesan disediakan oleh pembekal, tidak mengeluarkan makanan lebihan ataupun yang dibuang. Adakah ini berhasil? Okey, jadi Mira rasa macam mana? Apa yang saya rasa, ia berhasil sebab dengan adanya website yang dibekalkan oleh penjual, ia berhasil menyediakan makanan dari pesanan. Jadi seberapa yang dipesan itulah yang dapat disediakan oleh penjual. Jadi kat situ kita nampaklah akan kurangnya pembaziran dari segi bahan mentah. Okey, alright. Jadi, soalan yang seterusnya. Jom kita teliti kelebihan awal yang boleh didapati daripada bazar Ramadan virtual. Okey, kita pergi one by one Okey, saya bagi 3 situasi. Yang pertama, tiada trafik di tempat bazar dahulu sebab tak ada tapak bazar. It is a website kan? Okey, yang kedua, tak ada sampah di kawasan tapak bazar sebab tak ada tapak. Yang ketiga, sebab orang terpaksa order awal, mereka boleh mengurangkan bilangan makanan mereka nak order. Jadi macam mana, Mira? Jadi untuk pertama sekali, untuk berkaitan dengan trafik, saya setuju. Dengan adanya bazar Ramadan virtual ni, dia dapat mengurangkan aliran trafik sepanjang bulan Ramadan ni lah. Sebab kita tak payah nak rebut parking dan tak bersesak-sesak dekat laluan bazar. Untuk yang kedua, tak ada sampah di kawasan tapak bazar.
Saya amat setuju sebab kita tahu kalau kat bazar mesti sesak dengan orang ramai. Kadang-kadang orang tak perasan pun sampah dari plastik makanan minuman diorang jatuh atas tanah sebab keadaan yang berhimpit-himpit yang sesak. Jadi kalau kat bazar Ramadan virtual ni kita dapat mengurangkan orang dari pergi bazar. Jadi mesti suasana tak sesak dan sampah pun boleh dicegah. Dan yang terakhir tadi, sebab orang terpaksa order awal, mereka boleh mengurangkan bilangan makanan mereka nak order. So untuk kepada soalan itu, saya rasa ya, penjual dapat tahu pembeli nak order beberapa kuantiti yang mereka diorang pesan. Jadi penjual akan menyediakan mengikut kuantiti yang dipesan lah. Jadi diorang dapat tahu limit order dan jumlah kuantiti bahan yang tepat untuk menyediakan makanan tersebut. Okey, alright. Jadi soalan yang seterusnya. Dari sudut pandang yang praktikal, mungkin kita masak makanan sama macam kita beli dekat bazar. Contoh macam nasi lemak sepinggan lah kan. So kalau kita nak elakkan bazir dekat bazar tapi kita masak seorang and craving nasi lemak tu, kita nak masak sepinggan dekat rumah tu, rasa-rasa okey ke tak okey ni Mira? Bagi Mira lah tu sangatlah okey. Sebab Mira setuju sebab kalau kita masak makanan kita sendiri, kita masak berdasarkan jumlah isi rumah. Manakala kalau dari pembeli yang membeli kat bazar, kita tak jamin kita dapat mengurangkan sisa sebab pembeli beli berdasarkan keinginan diri. Jadi kadang-kadang dia akan membeli lebih dari kuantiti yang dia nak beli. Jadi ini akan mendorong kepada pembaziran. So kiranya kalau macam Mira sendiri, Mira prefer lah masak dekat rumah. Ikut. Depends, kan mungkin akan masak kat rumah kalau malas nak keluar. Tapi mostly Mira akan keluar beli ke bazar. Okey, alright. Soalan yang seterusnya. Okey, sekarang ni kan bulan Ramadan kan. Bazar Ramadan ni dah macam jadi budaya dah dalam kita punya lifestyle kita. Betul tak Mi? Betul. Okey, jadi budaya pergi ke bazar Ramadan adalah satu perkara yang orang muda dah kenal dari masa mereka kecil. Beli lebih, biar beli lebih lah. Bukankah ini duit mereka? Kalau mereka mampu, biarlah mereka beli sebanyak mereka nak. Dan biarlah mereka enjoy suasana bazar Ramadan tanpa gangguan. Jadi macam mana Mira? Pada pendapat Mira, walaupun servis Ramadan virtual ni telah diperkenalkan dan lagi memudahkan kita, tapi apa yang Mira tengok, tetap ramai orang yang mengamalkan budaya pergi ke bazar Ramadan. Jadi di sini kita tak perlu risau sebab saya yakin ramai orang yang masih mengamalkan budaya pergi ke bazar. Dan budaya ini takkan hilanglah daripada masyarakat Muslim di Malaysia. Okey, alright. Sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya, beri ruang kepada saya untuk memberi sedikit iklan dekat sini. Boleh ke Mira? Boleh. Sila-sila. Okey, alright. Terima kasih. Untuk kepada semua yang ingin mengikuti kami dengan cerita yang tengah hangat sekarang di media sosial, jangan lupa like page Facebook, Twitter, Instagram and subscribe channel YouTube kami My Campus Radio TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Okey, alright. Mari kita teruskan. Adakah Mira dengan saya lagi ni? Ya, saya masih dengan awak lagi. Okey, alright. Terima kasih. Okey. Tanpa melengahkan masa, marilah kita ke soalan yang seterusnya. Okey. Puasa Ramadan membolehkan kita memahami keperitan hidup orang miskin yang asnaf bila masyarakat membazir makanan pada bulan Ramadan sebab mereka beli makanan lebih disebabkan mereka berpuasa dan sisa pepejal makanan lebih daripada bulan-bulan tidak berpuasa. Bukankah kita memburukkan situasi bukan membaikinya? Jadi macam mana Mira? Mungkin dalam bulan puasa kita lebih banyak menggunakan kos dalam membeli bahan-bahan dan makanan di bazar berbanding dengan hari yang kita tidak puasa. Tetapi bagi saya, ia juga bergantung kepada diri masing-masing bagaimana kita mengawal pembelanjaan dan bajet kita. Tidak lupa juga dalam mengawal nafsu diri kita dan juga bermunasabah dalam bulan Ramadan. Bergantung kepada diri kita sendiri. Okey, alright. Okey, saya nak tanyalah Mira. Okey, contohlah kan macam Mira sendiri, yelah setiap orang kan mesti ada nafsu dia kan. Kalau macam Mira tahan tak? Kan bila sampai tu, bila kita tengok macam-macam makanan, kita rasa semua kita nak beli. Tapi kalau macam Mira sendiri macam mana?
Okey, pada pendapat Mira, ia depends kepada juadah apa yang ada dekat bazar Ramadan. Kalau juadah tu mengikut cita rasa Mira, mungkin Mira akan rambang mata dan membeli semuanya. Tapi Mira akan berjaga-jagalah mengawal nafsu daripada membeli. Sebab kita tak nak bazir duit kan, bazir duit, bazir makanan, jadi nak tak nak kita terpaksalah kawal nafsu kita. Okey, soalan yang seterusnya. Sekarang ni kan kita ada GrabFood, Foodpanda and Lalamove yang menawarkan food delivery. Kalau macam tu, kita tak perlu pun nak pergi memenatkan diri ni nak pergi bazar kan. Kita boleh hanya benarkan orang order daripada online service provider yang sedia ada. Jadi macam mana Mira? Ya betul. Sekarang memang ada pelbagai servis food delivery yang macam awak cakap tadi lah, Grab, Foodpanda, Lalamove yang amat memudahkan orang ramai. Lagi-lagi kepada jenis yang pulang lewat dari tempat kerja ataupun penat nak keluar kan. Ataupun yang jenis yang ingin jimat masa. Tetapi ada pihak yang akan tetap menghujung kepada bazar Ramadan. Sebab bazar Ramadan suasana yang meriah dan kita juga dapat melihat juadah yang dijual oleh penjual di bazar Ramadan depan mata. Jadi benda tu kita akan lagi tertarik lah dengan makanan yang disediakan. Okey, mungkin poin kenapa bazar Ramadan lebih menarik adalah sebab harganya jauh lebih rendah daripada order daripada Foodpanda atau Grab. Jom kita buat perbandingan. Okey, soalan yang pertama lah kan. Kita nak buat perbandingan antara harga bazar dengan virtual online lah kan. Okey, yang pertama harga nasi ayam. Kalau dekat bazar berapa ringgit Harga nasi ayam biasa dalam RM7, RM7, RM8. Okey, kalau agak-agak online berapa ringgit pula? Online ni biasa mahal sikit, dalam RM9 ke RM11. Okey, alright. Okey. Okey, yang ke next ni maybe ramai orang suka lah kot roti john. Kalau roti john, Mira suka ke? Suka sangat roti john. Lagi-lagi daging kalau dalam dia. Siap mention lagi suka daging kan? Okey, kalau dah suka favourite tu mesti dah tahu kan harga dia berapa. Jadi roti john berapa dekat bazar? Kalau di bazar paling murah boleh dapat RM6, RM6 ke RM7. Kalau online pula? Kalau online tak biasa pula Mira beli roti john dekat online, tapi maybe Mira agak dalam harga yang RM7 ke RM8 macam tu. Okey, yang seterusnya, burger daging. Mira suka ke burger daging ni? Mira suka apa-apa yang daging ni, suka sangat burger daging. Okey, jadi harga dekat bazar dengan online ni berapa pula? Kalau kat bazar ni RM7. Kalau yang besar macam tu RM8. 7 ke 8. 7 ke 8. Okey, kalau online? Kalau online dia mahal, 9 ke 12 saya boleh kata. Okey. Mira agak-agak kan, kenapa harga dekat online ni dia expensive Bagi Mira dekat online ni biasa dia mahal sikit. Mungkin dari salah satu dia sebab kos penghantaran. Kalau daripada harga makanan tu juga, mungkin itu yang telah ditetapkan oleh penjual. Okey, alright. Satu soalan lagi saya nak tanya. Apa yang agaknya, okey contohlah kalau macam susu jagung ais. Betul ke saya sebut ni kan? Okey, agak-agak berapa ringgit dekat bazar dan dekat online? Adakah Mira suka susu jagung ni? Mira minum susu jagung dan Mira rasa kalau susu jagung biasa dalam RM3. Kalau susu jagung cheese mungkin dalam RM5. Tapi kalau online pula, tak pernah beli susu jagung dalam online tapi Mira expect harga dia mahal sikit. Mungkin dalam RM5 ke atas. Okey, alright. Terima kasih sebab bagi tahu harga lah kan. Manalah tahu saya pun nak beli juga dekat secara online kan senang tak payah dah keluar. Betul tak? Betul-betul. Beli-beli. Okey, alright. Soalan yang seterusnya. Okey, mungkin bazar ataupun online bermasalah. Mungkin sebab orang membuat order sebaik sebelum berbuka menjadi susah untuk beli yang sepatutnya kan. Pasti banyak kali kita kesal sebab overbuying. Mungkin masalahnya bukan tempat atau cara membeli, tetapi orang yang membeli. Jadi anda rasa siapa yang salah ni sebenarnya? Pada pendapat Mira lah kan,
diri kita yang tetapkan bajet sebelum kita membeli. Tetapi bila kita dah tengok pelbagai jenis juadah, lauk, kuih-muih, minuman pelbagai warna dekat depan mata, kita jadi rambang mata. Nak beli ini, nak beli itu, jadi kita leka. Dan bila kita leka tu nafsu mengawal kita. Tanpa kita sedar, kita pun dah belilah kuantiti yang lebih daripada kita ingat, daripada kita jangka. Dan inilah penyebab overbuying. Jadi untuk menjawab soalan di atas, saya rasa diri kita yang salah. Diri kita yang sepatutnya pandai menjaga bajet. Okey, saya nak tanyalah soalan ni. Okey, agak-agak selepas kita dah habis bincang ni kan, Nur rasa Nur prefer pergi ke bazar ataupun beli secara online sebenarnya? Cuba bagi tahu sikit. Mira rasa Mira prefer pergi ke bazar. Antara sebabnya dia murah dan lagi meriah. Baru dapat vibe nak raya, vibe Ramadan tu adalah berbanding dengan kalau kita beli di virtual macam Shopee, macam Grab semua dan sebagainya, dia memang menjimatkan masa tetapi dia tak dapat nak feel vibe Ramadan tu. Jadi mungkin kalau untuk keadaan yang memerlukan, Mira akan order di dalam virtual tetapi Mira akan prefer pergi ke bazar Ramadan untuk membeli juadah berbuka puasa. Okey, saya nak tanyalah Mira. Okey, agak-agak Mira ni bazar online ni kat aplikasi yang mana? GrabFood ke, Foodpanda ke, yang mana satu? Cuba share sikit. Mira prefer, ada dua aplikasi yang Mira sering guna kalau order online ni. Yang pertama GrabFood, yang kedua Shopee Food. Mungkin ramai tak pernah dengar pasal Shopee Food ni, tapi Mira amat suggest dua aplikasi ni. Okey, sebenarnya saya lah kan, kalau macam saya jarang lah. Bukanlah jarang, tak pernah pun beli Shopee Food. Cuba share sikit apa yang bestnya kalau kita beli dekat Shopee Food ni? Dia sama sahaja dengan aplikasi GrabFood, cuma apa yang saya rasa beza adalah mungkin makanan di Shopee Food lagi banyak. Kadang-kadang benda yang kita cari dekat GrabFood tak ada, tapi bila kita tengok dekat Shopee Food ada pula. Vice versa, dua-dua. Sebab itu saya menggunakan dua aplikasi tersebut. Okey, alright. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung show untuk topik kita pada hari ini mengenai tamatkan pembaziran Ramadan dengan bazar Ramadan virtual. Terima kasih diucapkan kepada Nur Amira atas kesudian anda dalam segmen soal menyoal dan memberi pendapat. Terima kasih Amira. Terima kasih juga kepada Cik Cinta kerana invite saya untuk interview pada hari ini. Okey, sama-sama. Okey, sebelum kita nak end the session, saya naklah dengar sikit kata-kata akhir daripada Amira tentang topik kita pada hari ini. Topik hari ini sangat bermanfaat. Saya juga dapat membuat perbandingan antara bazar Ramadan virtual dan juga di bazar Ramadan. Dan juga saya dapat meluahkan pendapat saya yang saya rasa tentang bazar. Okey, terima kasih Nur Amira. Jadi agak-agak mesti lepas ni ramai orang yang akan order secara virtual je. Mesti sekarang ni abe-abe lah kot abe-abe Foodpanda, abe-abe GrabFood, diorang pun busy sebab ramai orang akan menggunakan order secara virtual. Maybe orang akan order virtual ni ketika diorang dalam yelah tak cukup masa ke apa ke, tak payah nak pergi bazar kan, betul? Betul Cik Cinta, banyak kemudahan tentang virtual bazar Ramadan yang kepada orang-orang tertentu yang penat bekerja, yang nak jimat masa, dapatlah untuk mereka order online. Okey, semoga kita berjumpa lagi di hari yang akan datang. Saya DJ Cinta, hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.